Okay. Tak, sebenarnya apa yang lebih penting tu adalah the way forward, ataupun apa yang kita nak buat selanjutnya. Ya, kalau perlu pembetulan yang harus dilakukan. Ya. Okey, jadi saya kira sangat menarik dan begitu terbuka sekali anda boleh berinteraksi dan bertanya terus dengan Menteri Pengangkutan. Isu yang kita bicarakan adalah semata-mata berkaitan dengan PKFZ, walaupun isu pengangkutan banyak lagi. Ada bahagian kedua nanti insya-Allah berkaitan dengan itu. Dan teruskan bersama kami, kita berjeda untuk pusingan yang kedua. Anda mengikuti dialog dibawakan secara langsung dari Studio 2 Angkasa Puri Kuala Lumpur 0322828578 atau 8579 untuk bercakap. Semata-mata kami fokuskan kepada PKFZ. Menteri Pengangkutan menjadi tetamu saya. Kita ada setengah jam berbaki. Datuk Seri Ong Tikiat akan menangani pemanggil yang lama menanti dari Sabah, Tuan Haji Abdullah. Hello. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya nak tanya dengan Menteri ya. Silakan, PKFZ. Ya, Datuk. Ya, selamat malam Datuk. Malam. Saya lihat ya, PKFZ ni sama seperti apa yang berlaku ke atas Superwaja Steel dan skandal BMF. Okey. Kita lihat skandal BMF yang bertanggungjawab cuba menyembunyikan ya tentang penipuan yang berlaku oleh sebuah syarikat di Hong Kong, yang akhirnya melibatkan seorang nyawa rakyat Malaysia. Kalau tak silap saya, nama dia Jalil Ibrahim, seorang auditor. Jadi dalam kes PKFZ ni, PwC, PricewaterhouseCoopers, telah membuat satu laporan. Dia mengatakan bahawa PKFZ akan kerugian untuk tempoh dalam 33 tahun akan datang. Dia akan terus mengalami kerugian. Jadi apa perlu untuk PKFZ meneruskan kewujudannya, dan kenapa tidak didengar ya pandangan daripada pembangkang supaya ditutup PKFZ ini dan dibuat satu yang baru. Dan mereka yang bertanggungjawab hendaklah dibawa ke muka pengadilan daripada kita hanya bercakap soal menyembunyikan fakta. Ya? Terima kasih, Datuk. Terima kasih Tuan Haji Abdullah. Menyamakan dengan BMF, Perwaja, dan kenapa tidak ditutup saja PKFZ? Yang suruh tutup tu DAP, bukannya semua parti-parti pembangkang. Pembangkang ni pun ada juga yang tak setuju supaya ianya ditutup terus. Dan biarpun kita nak tutup PKFZ, ianya takkan dapat menyelesaikan masalah. Sebab hutang yang telah pun wujud itu takkanlah dipupuskan begitu saja, dihapus kira begitu saja. Dan saya juga nak sebut di sini bahawa sebenarnya bukan kerana tertimbul kerugian. Sebenarnya setakat ini ianya masih lagi dapat menarik pelabur dan juga penyewa-penyewa yang tunjuk minat. Dan dalam 2-3 bulan kebelakangan ini pun semakin ramai nampaknya ada. Tapi berbalik pada soal pokok dia tu bukanlah kerugian, tetapi disebabkan oleh
hutang disebabkan oleh loan ataupun pinjaman yang telah diambil. Di sini mungkin ada baiknya adalah wajar kalau saya dapat berikan satu dua perangkaan. Misalnya di soft loan. Soft loan yang diambil dari MOF ataupun Kementerian Kewangan dengan kadar faedah 4% setahun. Dan jumlahnya adalah 4.38 bilion ya untuk selama 20 tahun. Ini dianggap bailout, Datuk Seri. 20 tahun pembayaran, tempoh pembayarannya. Nah, itu adalah sesuatu yang membebankan. Dan pada masa yang sama, kalau saudara Tuan Haji Muhammad Abdullah tadi samakannya dengan Pewaja dan BMF, itu memanglah tanggapan Tuan Haji. Tapi bagi saya apa yang penting tu, kalaulah sesuatu projek yang kita nampak ianya betul-betul dapat mendatangkan manfaat kepada negara kita, khasnya dari segi ekonomi. Tetapi mungkin cara pelaksanaan dia tu ada yang orang tak setuju, ada yang mungkin membabitkan perkara-perkara yang boleh kita elakkan, maka kita rasa terpanggil untuk membetulkannya. Dan bukannya kita suruh tutup terus. Kalau kita nak tutup terus pun, saya rasa yang menanggung kerugian tu tak lain daripada rakyat. Sebab bila soft loan yang saya sebutkan tadi itu diberi kepada PKFZ, ianya membabitkan kepentingan pembayar cukai. Dan kalau dah tutup, bagaimana pula ianya dapat menjelaskan tunggakan-tunggakan hutang itu? Istilah yang digunakan di blog ia 4.6 bilion disebut sebagai bailout. Bailout atau tidak, saya pernah jawab. Bailout ni, kalaulah bailout, maka ianya adalah satu-satunya untuk menyelamatkan projek itu tanpa dibayar balik. Tapi dalam keadaan ini, soft loan yang saya sebutkan tadi itu bukan saja kena dibayar balik, tapi kena bayar juga interest dia. Interest 4% setahun. Dan lagi pun setakat ini belum ada lagi sebarang petanda di mana soft loan ni akan dijadualkan semula. Jadi bailout tu saya rasa itu pun tanggapan peribadi. Tidak semestinya ianya dapat diterima oleh semua pihak. Mungkin istilah bailout tu sudah mempunyai konotasi negatif dalam minda masyarakat Malaysia. Saya berbalik kepada harga 25 juta yang kita sebutkan tadi, Datuk Seri. 25 harga RM25 untuk sekaki persegi, melibatkan interest ataupun faedah yang Datuk Seri nyatakan. Jadi kadar interest ini apakah ia satu yang pada hemat Datuk Seri wajar? Sebelum saya menyentuh tentang interest. Interest itu tadi saya nak sambung balik apa yang saya cakap sekerat tadi tu. Yang ada bezanya dari segi kos tanah, RM25 satu kaki persegi berbanding dengan RM10 16 sen kaki persegi kalaulah ianya diambil melalui pengambilan tanah. Tetapi saya dah sebut tadi kenapa tidak dan perkara ni pun pernah dibangkitkan, dibawa kepada Jemaah Menteri untuk keputusan dalam tahun 2002 dan di sini pun saya pernah sebut dalam parlimen pada Oktober pernah dibuat satu keputusan oleh Jemaah Menteri supaya pembelian tanah itu diluluskan. Tetapi pada 23 hari bulan Oktober pula terdapat ataupun tertimbul pandangan alternatif, pandangan yang minta supaya perkara ni dapat ditimbang semula. Tetapi segala-gala ni telah pun dimuktamadkan. Berikutan keputusan yang dibuat untuk mengekalkan pembelian tanah pada 6 hari bulan November tahun 2002. Jadi di sini jelas kita nak jelaskan kepada rakyat. Tak ada apa-apa yang kita nak rahsiakan. Tapi kalau misalnya ada pihak yang rasa sanksi terhadap harga tanah dan sebagainya, itu pun pihak kami ambil kira. Itu sebabnya dalam PwC report tu tak pernah kita nak sembunyikan dan perkara ni juga akan disusuli. Maksudnya setiap perkara sama ada yang disangsi atau tidak, selagi ia